Alhamdulillah kita dapat bersama-sama malam ni, mudah-mudahan satu malam dan pertemuan dan perjumpaan yang barakah. Saya alu-alukan kedatangan um, rakan juang saya Dr. Ng Ying Pin. Bersama kami juga ada observer daripada Yayasan Suratcare dan juga daripada berserta dengan Dr. Ng Ying Pin mungkin dan seorang technical person, so lebih kurang dalam 5 orang lah orang luar. Tapi insyaAllah kami di sini hanyalah untuk belajar from each other dan memperbaiki as we go along, sebab ini adalah program yang jarang-jarang kita dengar kan, macam perjumpaan begini. Saya perkenalkan sebelum tu Dr. Ng yang akan pergi dululah, bukan pergi dulu, maknanya akan share dulu dia punya slide, dia punya topik. Dr. Ng ni seorang, boleh saya consider sahabat yang saya walaupun tak pernah jumpa secara fizikal, but we have bump into each other lah. Kita dah banyak berjumpa dalam banyak-banyak sesi tentang, especially tentang kesihatan mental. Jadi malam ni macam Cik Irwan sebut tadilah, kita akan membicarakan topik berkenaan cara untuk membantu dan memberikan sokongan kepada yang memerlukan. Kalau kita tengok tajuk ni, mungkin rata-rata kita yang rasa macam okey, macam kenapa ya aku perlu bantuan ke gitu. Tapi tak apa, kita dengar aja, sebab dalam pandemik COVID ni sebenarnya semua orang memerlukan bantuan kan. Bantuan dari segi sokongan emosi, bantuan dari segi ada yang isolated, ada yang keseorangan, rasa tertekan, ada yang hilang pekerjaan dan sebagainya. So saya tak nak bercakap panjang, kejap lagi giliran saya boleh cakap, saya boleh share. Untuk mulakan majlis ini, sorry sebelum tu boleh tak kita kerana kita berkumpul ni kan ramai-ramai, kita sedekahkan Al-Fatihah dulu untuk arwah. Diperkenalkan Dr. Ng. Dr. Ng Ying Pin ni adalah konsultan psychiatrist di Pantai Hospital di Penang. Jauh tu, dia datang jauh tu bersama-sama kita malam ni. Saya di Shah Alam, so tak jauh sangat dengan Dr. Ng Ying Pin ni. She's very passionate, sangat-sangat passionate tentang kesihatan mental. Walaupun itu memang dia punya tugas hakiki, tapi jiwanya sangat suka, passionate tentang 3 perkara ni lah: suicide prevention, ADHD ataupun attention deficit hyperactive disorder, dan juga psikoterapi. Okey, saya ada azan kat rumah sekarang ni. Saya persilakan Dr. Ng. I need to silent my silakan Dr. Ng. Thank you. Hello, selamat malam tentu. Okay, so tajuk hari ini adalah berbincang tentang bagaimana kita menghadapi atau menangani lah keadaan apabila kita berdepan dengan suatu insiden atau situasi trauma dan situasi kehilangan lah. Okay. Sebelum tu boleh dengar tak saya ni? Okay. Okay, jap. Oops. Okay, so sebelum saya mula, yang sini saya nak siarkan atau tentang talian-talian bantuan yang ada, sebab kadang-kadang kita menyentuh perkara yang mungkin kita kata sensitif sikit dan boleh membuatkan kita berasa terkesan. Jadi kalau katakan contoh, termometer ni lebih daripada 6. Bila dia 6 tu dah rasa mungkin dah kurang selesa. Lepas tu yang 10 tu memang dah tak tahan lah. So kalau yang pada hari ini kalau melebihi 6, okay, mungkin boleh either stop sedikit daripada mendengar ataupun beritahu ke Alia lah, sebab saya tengah bagi talk, so supaya kita boleh memberikan apa-apa bantuan lah. Okay. So okay, apa itu trauma? Sebelum tu saya bagi definisi trauma lah. Slide saya dalam bahasa Inggeris sebab saya difahamkan ada orang yang lebih selesa dalam bahasa Inggeris, tapi disebabkan dalam talk ni dalam bahasa Melayu, jadi slide saya dalam bahasa Inggeris. Okay, so trauma ni adalah merupakan sesuatu, apa-apa situasi yang menyebabkan kita berasa teramat takut, kita rasa macam kita tak dapat membantu diri sendiri, memang helpless lah, dan atau apa-apa situasi menyebabkan perasaan amat menggerunkan macam tu. Yang ini akan selalunya lah membabitkan apa-apa pengalaman yang secara
terus atau direct apabila kita rasa mungkin kita ni mungkin berdepan dengan apa-apa kematian atau kecederaan, ataupun apabila situasi itu menyebabkan kita punya integriti itu tergugat. Okay? So dalam keadaan tu, katakan kalau kita kaitkan relate to apa yang baru berlaku, mungkin secara kita tahu ada insiden di mana ada kematian secara traumatik. Okay? Kematian secara traumatik, ia akan membabitkan orang, satu keluarga, kawan-kawan, mungkin kalau orang di situ sesiapa yang nampak kejadian itu, pekerja-pekerja dan juga komuniti yang paling dekat dengannya lah, seperti komuniti di kondo inilah. Okay? Dan apa yang berlaku ialah ia mungkin menyebabkan reaksi, kita kata reaksi trauma atau reaksi kesedihan akibat sesuatu kehilangan. Alright? Dan ia menyebabkan kita punya rutin atau kefungsian kita dalam sehari-hari terjejas, and then kita pun akan merasa, kita akan bertanya kenapa kita rasa kita perlu cari sebab atau makna di sebalik kejadian ini. Okay? Dan disebabkan itu kita perlukan maklumat. Okay? Lepas tu dari segi maklumat pula, kita dengar memanglah ada berita yang tersebar kan. So adakah dari segi maklumat atau informasi yang tersebar, adakah ia tepat ataupun adakah ia selamat? So cara disebar penyebaran berita atau maklumat either melalui media ataupun melalui dari orang ke orang lah. Sekarang kan WhatsApp semua benda tu kan. So dari segi I think dari era digital ni, lebih banyak yang akan mungkin menyebarkan gambar, menyebarkan kita kata kita sendiri buat kita punya kesimpulan, kita punya tanggapan, spekulasi tentang kejadian itu. So all these things kita perlu juga tengok, adakah kita menjaga privacy atau kerahsiaan seseorang tu. Sebab yang ini kita kata penting sebab benda-benda atau maklumat peribadi tentang seseorang itu dan keluarga dia, apa cerita dia. Okay? Dan juga kadang-kadang kita perlu mengingatkan tentang atau memikirkan tentang acara penguburan, funeral, all these things akibat sesuatu kematian. And then lebih penting ialah kalau kita perlukan sesuatu pertolongan atau bantuan di mana kita boleh dapatkan. So these are the things yang kita rasa kita perlu fikirkan, ya. Dan semuanya actually perlu dilakukan dalam suatu jangka masa yang pendek sebab kita tak boleh nak tunggu. That's why hari ini pun kalau kita beri talk ni pun dalam masa seminggu. Because kita kalau tunggu terlampau lama, all the news dah keluar. Okay? Dan semua ni dah mungkin ada separuh yang berlalu dah. Okay? So yang kita tengok ada tiga aspek lah yang kita kena jaga. Satu, kepada reaksi grief atau trauma. Nombor dua, dari segi penyebaran maklumat, dan nombor tiga dari segi apa yang kita perlu uruskan dari segi mungkin the management board yang kena uruskan ataupun keluarga kena uruskan. Okay, so those few things in a direct impact. So bagaimana pula dengan reaksi apabila seseorang itu mengalami sesuatu kehilangan ataupun kena trauma? What are the immediate and short term consequences? Nombor satu, dia akan amat terkejut. Dan mungkin pada masa yang itu, dia pun beritahu diri sendiri, ini tidak berlaku. Ada setengah orang yang berasa macam dia punya badan dan dia punya tangan kaki semua, dia macam terpisah. You rasa macam keadaan di mana badan kamu tidak berada dalam dunia ini, kamu rasa terapung-apung. So some degree of dissociation. Dan mungkin pada masa itu kamu berasa sangat cemas. Bila kita cemas kan kita sentiasa berada dalam keadaan teramat bersedia. So sedikit pun kita dah tersentak macam itu. Dan kita berasa sangat takut. Dan mungkin semua reaksi ini berlaku dalam masa yang sama.
Okay, mungkin dia berubah-ubah dalam masa yang sama. So bukan satu, seorang hanya ada satu. All of them can come at the same time dalam masa yang pendek. Dan seperti mana saya kata tadi, you akan rasa kenapa kita tertanya-tanya, sebab kita kena mencari sesuatu penjelasan kenapa perkara ini boleh berlaku. Dan mungkin pada masa itu kita rasa very helpless, macam kita tak dapat membantu diri sendiri, kita tak tahu nak buat apa. Kita rasa sedih, mungkin ada yang berasa aib, ada yang berasa marah, ada yang berasa macam keliru, ataupun ada yang akan berasa bersalah ataupun menyalahkan orang lain. So, kita kena tahu bahawa banyak orang, bukan semua orang akan mempunyai reaksi yang sama. Setiap individu boleh mempunyai reaksi yang berbeza, ya. So, dari segi kalau kita kata, apakah reaksi tekanan? Macam mana kalau kita tahu kita tu stres? So kalau reaksi tekanan tu kita boleh tengok dalam segi 4 aspek. Satu daripada segi fizikal, nombor 2 emosi, nombor 3 secara kognitif atau fikiran, nombor 4 ialah melalui tindakan kita sendiri. Okay? So dari segi fizikal mungkin kita susah tidur, kita rasa jantung berdebar-debar, kita rasa susah nafas, otot sakit, pening, perut, kepala semua sakit dan cepat kita tersentak. Dan dari segi emosi, tadi seperti saya kata tadi, kita rasa bersalah, marah, sedih, cemas, banyak. Okay? Dan dari segi kita punya tindak balas, mungkin kita akan mula macam tidak menjaga diri sendiri. Kita mungkin memencilkan diri. Kita mungkin menggunakan benda-benda lain untuk kita tak nak, sebab kita nak distract kita sendiri daripada berdepan dengan emosi kita. Jadi kita mungkin menggunakan alkohol ataupun kita mungkin menyalahkan guna dadah untuk supaya kita tidak perlu berfikir tentang itu. Alright? And then finally dari segi pemikiran juga kita rasa macam susah pula nak buat keputusan, kita rasa susah nak fokus. Kadang-kadang, especially kalau kita dah berdepan dengan contoh, kalau kita berdepan dan kita nampak kejadian itu contohnya, mungkin kita akan ada macam gambaran, okay? Gambaran, image ataupun fikiran yang dia datang mengganggu kita. Walaupun kita tak nak fikiran tu, kita tak nak image tu, dia tetap muncul dalam kepala kita. So these are very, kita kata intrusive thoughts or intrusive images yang mungkin kita tengok. Okay? Dan pada masa itu kalau berdepan dengan semua ini, mungkin selepas ketika kita mungkin mula akan berasa, kita ni okey ke? Kita mungkin berasa kita ni teramat rendah diri ke? Kita mungkin rasa macam, saya ni kurang iman ke, kenapa ke, kita akan tertanya-tanya lah. Okay. So few things. Tapi kita kena faham dalam sesuatu kejadian seperti ini, sebenarnya kesan-kesan stres yang saya cakap tadi adalah sebenarnya reaksi yang normal sebenarnya. Dia normal. Walaupun kita tengok macam tak normal, tapi sebenarnya ia normal dalam keadaan apabila berlaku selepas sesuatu kejadian yang tidak normal. Okay? So, kehilangan atau kematian traumatik itu sebenarnya tidak normal. Jadi, apabila kita dah tersentak dan terkejut dengan sesuatu tragedi itu, respons, reaksi seperti yang saya cakap tadi sebenarnya normal. Dan ia tidak ada yang mana yang patut atau tak patut, yang mana yang besar, yang mana yang betul ataupun salah dari segi cara untuk kita reaksi kepada sesuatu kejadian itu. Okay? So kalau kita tengok yang ini kalau kita kata kejadian itulah berapa teruknya, keterukan kejadian itu atau keterukan kita punya tanda-tanda. Sebenarnya kebanyakan orang apabila dia terdedah kepada kejadian seperti ini, kebanyakannya tidak terkesan dengan terlampau banyak. Okay? Sedikit. Mungkin kita rasa very upset, sedih. Mungkin kita rasa bimbang. Mungkin kita rasa malam tu, 2-3 malam tu susah nak tidur. Minggu tu susah nak tidur. Tapi kebanyakan orang, okay. Hanya segelintir sahaja yang tidak okay, yang mungkin lebih berisiko untuk mengurung atau mengalami kesan trauma seperti kita kata post-traumatic stress disorder, PTSD. Okay? So, you see, kebanyakan orang tidak akan dapat
masalah kesihatan mental yang serius selepas berlaku apa-apa tragedi atau insiden. Dan kalau diberikan basic support, kita kata psychosocial support macam hari inilah contohnya, kebanyakan boleh menangani kejadian ini dengan elok. Actually, of course, bila kita kata basic support atau psychosocial support, selalunya kita akan hantar pasukan dan kita akan jumpa secara bersemuka. Tapi disebabkan keadaan pandemik, memang hari ini kita kena buat secara maya. Okay. So dari segi sokongan psikososial, okay, apa yang kita maksudkan dengan sokongan psikososial, mungkin saya kenakan akronim covers untuk bahasa Inggeris. So first thing is komunikasi, safe, accurate and safe. Satu informasi atau maklumat yang diberikan perlulah tepat dan selamat. Nanti saya akan ceritakan terangkan sedikit apa erti selamat tu. So nombor satu, kita kena hormat dan kita kena menghormati yang privasi keluarga. Okay, nombor satu. Nombor dua, validate. So apa tu validate? Validate and normalize. Maknanya kita memberitahu seseorang itu sebenarnya reaksi emosi mereka itu adalah normal. Okay. So, secara emosi, apa yang kita rasa tu sebenarnya normal. Mungkin tindakan apa yang kita buat tentang benda tu tak begitu normal. Contohnya kalau kita marah, saya kata kita rasa marah itu normal. Tapi yang kita nak tumbuk orang tu tak begitu normal lah. So, tak semestinya saya rasa, okay, saya faham kenapa dalam situasi sebegini kamu berasa marah dan kamu berasa sedih. But of course, kita tidak akan setuju sekiranya orang itu cuba mencederakan dirinya sendiri ataupun orang lain. Okay, so that's why kita juga, tadi saya kata, ini adalah normal. So normalize reaksi kesedihan akibat kehilangan. Nombor dua, kita kena beritahu, kadang-kadang dalam situasi sebegini ini, mungkin kita akan berasa, oh, saya amat bersalah. Sepatutnya saya dah buat ni itu. Kenapa saya tak buat begitu? So it's very common. Memang biasa kita akan mungkin ada perasaan seperti itu. So maybe that's helpful at that point of time yang kita tahu. Kita faham adalah biasa atau normal bagi seseorang itu ada perasaan itu. Tapi kita boleh terangkan kepada mereka sebenarnya, you do what you can do. Okay, kita sebenarnya kita tak menyalahkan siapa-siapa lah. Okay, nombor tiga, educate. So dari segi hari ini pun saya ada ajar sedikit apakah fakta berkenaan dengan trauma dari segi reaksi yang mungkin berlaku atau reaksi yang mungkin tercetus selepas kejadian sesuatu trauma sebegini, dan mungkin cara yang lebih selamat untuk menghadapi sesuatu trauma selepas trauma itu, dan mempromosikan atau menggalakkan help seeking. Kalau kita perlu bantuan, kita kena cari bantuan, kita kena reach out to get kita punya apa-apa pertolongan. Sebenarnya itu adalah suatu keberanian, saya rasa. Sebab orang kata, oh, kalau saya pergi dapatkan pertolongan, saya itu lemah. Tidak sebenarnya. It's actually a strength. Sebenarnya ia memerlukan banyak keberanian untuk mengakui bahawa kita sebenarnya tidak okay. So, kemudian R, refer, rujuk. So, rujuk, kalau kita katakan kita dah tahu, nampak kawan kita ni atau keluarga ni lain sikit. Tak nampak macam dia coping not very well. So, jadi pada masa tu kita haruslah cuba pujuk mereka dan rujuk kepada berjumpa dengan untuk mendapatkan bantuan profesional dari segi kesihatan mental lah. And then finally, S, support. So, walaupun kita dah rujuk, tak semestinya, okay, dah rujuk tak payah support. Not really. So, kita masih kena berikan sokongan dari segi kita nampak mereka, kita make sure apa-apa yang dia perlu, mungkin secara praktikal. Ataupun kita jenguk, tanya, how are you today? So, macam tu, it's little bit of support stack yang kita boleh buat. Yeah? So, jadi, yang tu saya katakan selepas itu reaksinya. Okay, so apakah yang kita perlu buat selepas suatu kematian yang traumatik? So first thing first, kalau berlaku dalam, contohnya lah, okay, berlaku dalam suatu kawasan. So it's an internal event. Nombor satu, kita kena panggil polis dulu lah. Okay. Nombor dua,
kita perlu dapatkan kepastian tentang maklumat itu. Adakah ia benar? Okay, adakah maklumat itu benar dulu daripada kita kata kita cakap mungkin benda yang tak begitu betul. Sebab setiap orang pada masa itu they will crave information. Mereka mahu tahu apa yang berlaku sebenarnya. So kalau kita tidak berhati-hati dengan apa yang kita cakap, senang tersebar berita yang tak benar, okay? Fake information. Okay? Walaupun mungkin kita masa tu tak ada niat sebenarnya, tapi kalau kita tersilap cakap, you can spread gossip instead. So, and in part of that, kita kena berkomunikasi dengan keluarga. Nombor satu, kita offer takziah, kita offer sokongan. Okay? And then kita kena tanya, what do they want? What are they comfortable in talking about? Apa yang mereka lebih selesa untuk dibincangkan, apa yang tak boleh cakap. Because it is their right, kita kena hormati mereka. Then kalau benda tu berlaku dalam suatu keadaan yang kita kata public, tempat awam, okay? Dan perkara itu masih melalui siasatan, kita tak tahu. So what we just inform apa yang kita tahu, iaitu sebab kematian masih belum dikenal pasti dan informasi kalau boleh dapat baru kita berikan. So they just have to keep us posted macam itu. So kita tak berikan penjelasan sendiri. And then at the same time kita juga kena peka lah. Mungkin ada orang yang berkata, okay, spekulasi, mungkin ini, mungkin itu. So the issue is kita kena anticipate dulu. Kita kena jangka bahawa mungkin ini akan berlaku dan kita kena beritahu, please don't speculate. Because once you speculate, mungkin kita rasa, I just cakap dengan kawan I. Mana you tahu you punya kawan cakap dengan seorang lagi. Lepas tu tersebar. And then ia akan melukai keluarga si mangsa. Dan nombor tu, kalau di kalangan kita yang ada contoh pengalaman ataupun sejarah, okay, dari segi gejala kesihatan mental, kita pun boleh terkesan sebenarnya. Okay. And then the next one, coordinate a crisis response team. Yang ini kita kata lebih kalau disaster tu lebih besar lah, kita perlu ada satu pasukan yang akan bagi respon sekiranya sesiapa memerlukannya lah. So nombor satu, seperti kali ini kita dapatkan bantuan daripada pakar kesihatan mental dari segi macam mana cara yang paling sesuai untuk memberikan sokongan atau bantuan. Nombor dua, yang ini sebab I cakap anticipate, right? So you anticipate mungkin sekarang tak ada kejadian ini, tapi mungkin lepas seminggu, 2 minggu, tiba-tiba ada seorang pemberita datang tanya you. So lebih baik kalau you sudah sedia ada satu orang, cuma satu orang, jangan 2 orang, satu orang untuk buat satu draft statement. So satu kenyataan media sekiranya perlu untuk pihak media dan juga komunikasi. Kenapa kita perlu ada satu kita kata standard kenyataan media? Sebab kalau kita tak ada satu standard, nanti kita beritahu yang ini lain, yang itu lain, dan dari kenyataan yang berbeza, mungkin kita dapat tanggapan yang berbeza. So that's the issue, to minimize yang confusion lah. Okay. Nombor 2, kita kena beritahu mereka yang terkesan within the community. Jadi kalau bukan daripada community, tak payahlah pergi beritahu mereka. Cuma dalam community yang mungkin terkesan. Dan cara kita memberitahu perkara ini sekiranya berlaku. Nombor 1, kita kena sensitif, kita kena prihatin dan kita kena pastikan apa yang kita beritahu segala ayat ke perkataan yang kita ungkapkan tu memang selamat. Jangan kita cakap dalam segi yang menyebabkan stigma atau melukakan hati orang. Okay? So kalau sebagus-bagusnya kita beritahu secara bersemuka. Kalau tidak, seperti hari ini kita guna group Zoom. So, and we try to kurangkan
kemudaratan, minimize harm. So what is minimize harm? You can gunakan safe messaging. So nombor satu, sebab kalau kita just cakap, okay, the person dia, contohlah saya beritahu saya satu, bagi saya contoh. Contoh kita kata orang itu mencederakan seseorang lain kerana dia hutang dengan Along. Okay? Tapi sebenarnya kejadian semua itu ada banyak sebab. Okay? Bukan satu sebab. Yang kita nampak mungkin sebab itu. Tapi kalau kita cakap macam tu, lepas tu semua orang akan kaitkan keluarga itu dengan hutang Along contohnya. Ataupun kita kata, oh, semua orang yang ada hutang ada risiko untuk menjadi ganas. So it's a different sort of kita kata message yang kita bagi kepada orang lain. So nombor satu, apabila kita memberi tahu sesuatu benda kepada orang lain, mungkin kita kena fikirkan siapa yang mungkin mendapat berita itu. Nombor dua, sebab apa kita nak cakap benda ni? Apa tujuannya? Ada tak manfaatnya? So consider intended audience, the message, how do you frame it, what is the content, and then adakah ia tepat, adakah ia selamat, dan informasi yang perlu sahaja. Contohnya, kalau kita kata, okay, benda ni berlaku, memang ia berlaku dan kalau you kenal si Mati itu saja. Tapi kita tak payah nak memberitahu, oh si Mati itu ada berapa, dia punya sejarah keluarga macam mana, dia ada penyakit apa, dia ada, lepas tu dia berjumpa dengan ini, lepas tu kita kata setiap langkah yang berlaku sebelum kejadian itu, sebenarnya semuanya yang maklumat itu tidak perlu. Tidak perlu kerana ia tidak akan membawa apa-apa manfaat kepada orang lain. Kecuali kalau you polis. Okay, kalau you polis, memang you perlukan untuk siasatan itu. Tapi kalau you bukan polis, you hanya jiran atau you kawan dia, how is it going to help you knowing that benda ni berlaku sebelum? Mungkin kita rasa, tapi saya nak tahu. That you nak tahu, you punya, it's only about your, how do you say, your curiosity. Tapi masalahnya, I bagi satu contoh. Ke belakang ni, ada seorang pesakit, okay, dia dapat tahu bahawa suami ada hubungan lain, contohnya lah. Lepas tu dia tahu, saya nak tahu semua maklumat atau semua, every single thing about it. So apabila dia tahu setiap benda yang berlaku, what will happen? Dia tak boleh tidur sebab ada a lot of intrusive, okay, image yang datang mengganggu dia sebab dia dah dengar apa yang you dengar dan apa yang you baca, you tak boleh bagi balik. Dan kita pun tak tahu bahawa okay, kadang-kadang benda yang kita baca tu, kita sangka, I can take it, tak ada masalah. Tapi masalahnya, kita tak boleh menjangka bahawa impak maklumat tersebut terhadap diri kita sendiri ataupun orang lain. Contoh, ada yang pergi tengok tentang berita COVID. Okay, berita COVID. Lepas tu dia tak boleh tidur. Okay, doktor, kenapa saya dah tengok cerita ni, saya tak boleh tidur? So I tanya kepada dia, kalau kamu rasa ke belakang ni kamu sudah stres, okay, kamu tidak perlu menambahkan kamu punya tekanan dengan melihat berita-berita atau mesej-mesej yang tidak membantu kita. Sebab selalunya kita macam, very curious lah, kita nak tengok, sekadar nak dapat tahu. Masalahnya bila sekadar dah dapat tahu, ia boleh memudaratkan kita. Ya? So, nombor 3, kita cuba jangan menggunakan, kita kata, ayat atau perkataan yang menghakimi. Okay? Kita tak mahu menggunakan ayat yang kita tak tahu, kita cuma, mungkin ini, mungkin itu. Lepas itu, you punya mungkin ini, mungkin itu menjadi satu kenyataan. Bagi orang lain adalah fakta. So that's the issue. Sebab kalau kita tahu, kadang-kadang kita cakap semua benda, orang tu hanya dengar 2-3 perkataan, lepas tu dia akan ungkap balik dan it goes on. Okay? Dan paling penting, ini paling penting adalah apabila kita memberi tahu sesuatu message, kita memberi maklumat tentang bagaimana untuk mendapatkan sokongan atau bantuan sekiranya kita perlu. That is the more important thing. Because apa yang dah berlaku, kita tak boleh, we cannot reverse tau. Kita dah tak boleh reverse benda tu. Apa yang kita boleh buat ialah sekarang ni macam mana kita boleh berbuat sesuatu untuk improve the situation. Okay.
So, okay, how do we support the bereaved? Macam manakah kita untuk menyokong seseorang yang kehilangan? Okay. So, nombor satu, kita mungkin boleh membantu mereka mengenal pasti dan meluahkan apa-apa perasaan atau emosi mereka dalam keadaan yang betul. Okay. Nombor satu macam mana ialah active listening. Kadang-kadang active listening tu apa benda tu? Kita mendengar dengan mata, kita mendengar dengan hati, kita mendengar dengan telinga. Jangan sekadar kata dengar tapi mindur di fikiran kita dah di kat tempat lain. Dan kadang-kadang dalam situasi sebegini, memang tak ada apa yang kita boleh katakan yang akan mengembalikan orang yang kita sudah hilang. Okay, so at that point of time, sometimes kita cakap, kita berdiam saja sudah cukup. Kita berdiam diri, kita diam tetapi kita ada di sana. So I'm sorry, I got nothing, I don't have any words but I'm here for you. Okay, kita perlu tunjukkan bahawa kita ada compassion. Compassion, I think dalam bahasa saya hanya jumpa belas kasihan ataupun simpati. Bagi saya, it's not the same as pity. Yang kita kata pity tu atau kesian, kesian orang tu. Tapi kita rasa kesian kepada orang tu, tapi kita tak rasa apa-apa. Itu bukan compassion. Compassion ialah apabila kita dapat merasai apa yang mereka lalui dan kita dapat merasai keperitan mereka dan sebab itu kita faham dan kita ingin membantu mereka. That is the compassion. So, empathy ialah apabila kita boleh merasai apa yang mereka lalui. Okay? Compassion is when kita ada empathy dan kita disebabkan empathy itu kita mahu membantu mereka. That's compassion. Okay? And then tadi saya kata validate, beritahu mereka bahawa emosi mereka yang mereka lalui adalah normal dan normalize again. Kita beritahu bahawa semua ini adalah normal dan dia tidak bersalah dan tidak bukan tak normal apabila melalui reaksi seperti itu. Okay. So apa yang tidak membantu? Okay, kenyataan yang tidak membantu. Kata, oh kamu perlu kuat ya sebab kamu punya keluarga sekarang bergantung kat you. So that's not helpful at all to one person who is undergoing yang sedang berduka, ia tak membantu langsung. Dan ini, saya tahu yang ini a little bit controversial, banyak orang akan guna. Takdir Tuhan. Nombor satu, kita hanya boleh guna kalau orang itu sendiri menyuarakan bahawa tak apalah, ini takdir Tuhan. Kalau orang tu sendiri cakap, ini takdir Tuhan, it's okay untuk kita cakap. Tapi kalau orang tu tak cakap, lebih baik kita jangan cakap itu takdir Tuhan. Kenapa? Kerana kita sebenarnya tak tahu apa emosi orang pada masa itu. Mungkin pada masa itu, dia rasa sangat marah kepada Tuhan. Tapi dia cakap benda macam tu, dia jadi lagi marah. So best if kalau dia tak cakap, mungkin kita tidak bercakap tentang ini. Okay, different ways of seeing. And then nombor tiga, saya faham apa kamu rasa. Sebenarnya kita tak faham sebab kita tak lalui benda tu. Kita tak lalui because we don't really know how they feel. Ataupun dia kata, okay, sekarang adalah masa untuk kamu move on lah. Kamu dah macam berduka begitu lama, sudah sampai masa untuk kamu boleh kembali kepada kehidupan kamu sendiri. I don't think kita boleh memberi tahu atau menyuruh seseorang beritahu dia masa yang patut untuk dia move on. That's up to the person themselves. So it's not fair for us to tell the person that. What to say is, you can say, I'm sorry. Okay, I'm sorry and saya ada di sini. Atau takziah, saya rasa ada di sini. Ataupun kita boleh cakap, mungkin kamu tidak berasa nak bercakap sekarang atau tidak berasa nak, nak bersuara sekarang. Kalau kamu nak sembang ke, nak cakap ke, saya nak kamu tahu bahawa saya di sini dan saya sedia mendengar. Okay, so number 3, kadang-kadang kita rasa boleh tak saya bantu you dengan apa-apa? Mungkin tak ada apa yang dia akan cakap. Kerana kalau kita tunggu sampai dia tanya, nombor satu dia tak akan tanya. Tak ada orang akan tanya. Kecuali kalau dia sangat tertekan. Most of people they rasa, okay, I'd rather not ask sebab susah, sebab payah sangat nak tanya. Okay.
So kita nak bincangkan cara yang selamat dan praktikal untuk membantu mereka kembali kepada kehidupan seperti biasa. Dan again sekali kita remind orang yang lain dia akan bertindak atau cope menangani masalah, menghadapi masalah berlainan. Tak ada yang baik, tak ada yang betul atau yang salah, cuma adalah adakah ia membantu atau tidak membantu seseorang itu sekarang. Nombor 3, kita perlu memberi mereka bercakap tentang itu dengan tanpa kita kata tanpa memberi apa-apa what is that lah? Without any criteria. Okay, kadang-kadang kita kata okay, you hanya boleh cakap kalau you tak ungkit benda ni. Atau you boleh cakap hanya apabila saya free. So we cannot impose on them. Mereka akan cakap bila mereka nak cakap. Yang ini saya rasa ini juga perlu bagi kanak-kanak. Okay, a lot of parents will say that kalau kanak-kanak itu tahu dan benda ni adalah hal orang dewasa, kanak-kanak tak payah tahu ataupun lebih baik kanak-kanak tak cakap langsung. So what I will say, if your child is grieving for some reason, if they want to talk about it, let them talk about it. Stopping them from talking about it doesn't take away their pain. It actually worsens it. Okay. So, dan kadang-kadang yang apabila yang menyebabkan mereka sukar nak bercakap tentang emosi mereka adalah apabila mereka bimbang, mungkin saya akan menyusahkan orang lain. Atau kalau saya kembali ke kehidupan biasa, mungkin saya akan melupakan dia. Yang ini adalah kita rasa kebimbangan yang ramai orang bimbang tentang pasal ini. Nombor 2, ramai orang juga menggunakan social media sebagai satu tempat di mana dia meluahkan perasaan. I would say mungkin ia berguna, ya, social media is helpful for you to voice out your grief. But kita perlu sedikit berhati-hati because whatever is on the media is going to stay in the media forever. So kalau contoh kita kata sesuatu, lepas tu orang lain komen, mungkin komen itu akan menyebabkan kamu melukai hati seseorang. So sebab kita tak tahu, different people respond to different comments differently. Okay, some you say, okay, I want to tag this person's name, I want to put it up there, I want to say all these things. Padahal mungkin keluarga dia tak mahu. So we have to think about, when we post something, how is it going to affect the other person? And then tadi saya kata, you try to check in, connect dengan mereka dari semasa ke semasa lah. Okay, mungkin kita tengok, okay, hari ni makan tak? Hari ni cuba bantu mereka kembali kepada rutin biasa. Yang ini sedikit susah sebab katakan dalam minggu pertama, kedua, kita tahulah mereka tak ada mood nak buat apa-apa. Okay, but later on kalau kita katalah dah macam beberapa minggu pun mereka duduk macam tu saja, mungkin kita kena check in on them and ask them, okay, make sure that they continue their routine life. Sebab semakin lama mereka tidak kembali kepada rutin biasa, semakin sukar untuk mereka okay. I tak apply for PTPT or anything. So, and then finally, kita cuba berikan, kita kata, sokongan praktikal. Apa sokongan praktikal? Sokongan praktikal adalah mungkin kita bantu belikan mereka makanan. Mungkin kita kalau zaman bukan COVID lah, mungkin kita bantu ambil anak mereka daripada sekolah ke apa-apa. Of course now masa pandemik semua orang ada kat rumah lah. So something practical like that. Okay. Jadi persoalannya lah adalah bila yang seseorang tu patut berjumpa dengan pakar profesional. Okay. Kalau kita tengok lepas mungkin 3-4 minggu, kita tengok dia punya semakin sedih, dia tak membantu, dia tak menjadi lebih baik over time, getting worse. Ataupun kita tengok dia semakin takut dan dia semakin diganggu oleh image dan dia tak boleh berfungsi, ataupun dia mula mencederakan diri,
dia mula menjadi ganas ataupun menggunakan alkohol, tak boleh menjaga diri sendiri, ataupun mula ada gejala psikotik di mana mereka mungkin ada dengar suara ke atau nampak bayang ke, benda macam tu. Pada masa tu kita tahu seseorang tu ada bukti bahawa mereka tak boleh, they have difficulty coping, they're not okay sebenarnya. So that's masa tu yang kita perlu suruh orang tu berjumpa dengan pakar profesional. So di mana untuk mendapatkan pertolongan ataupun untuk orang lain dan juga diri sendiri, kita boleh pergi klinik, kita boleh pergi NGO, kita boleh call talian bantuan yang seperti tertera di sini. Kita boleh tengok kita punya GP ataupun mana-mana pakar kesihatan mental profesional seperti counselor, clinical psychologist ataupun pakar psychiatry. Dan sebelum saya kita kena remember lah untuk menjaga diri sendiri. Pastikan kita masih mengamalkan kita kata lifestyle yang sihat. Kita perlu ada tidur yang cukup, makan diet yang balance dan juga riadah. Nombor tiga, kita tidak perlu membantu atau mengendalikan seseorang all by yourself. You can actually get help. Number 4, be mindful of media exposure. Seperti saya kata, apa yang kamu baca tu kamu lebih berhati-hati sedikit. And number 5, reach out to someone. And finally, it's okay to seek help. Remember that it's a sign of strength. So that's all my talk. And then I will pass the time to Cik Alia. Okay, does peer support makes a difference? Ini saya perlu tekankan sebab banyak kajian-kajian yang telah mendapati sebenarnya peer support, walaupun kami bukan pakar ya, macam Dr. Eng adalah pakar psikiatri, tapi kami bukan pakar, tapi sekarang ni kalau di barat dah banyak bercakap tentang expert by experience lah, maknanya kami telah melaluinya. Kami tidak boleh mendiagnosis, di Yayasan Rakyat kita tidak mendiagnosis langsung, tapi kita membantu, maknanya kita sama-sama berjuang dengan pakar psikiatri, pakar-pakar untuk support each other lah. Maknanya peer pun can make a difference, peer pun boleh bantu sebab kita pun sedia maklumkan dalam situasi COVID ni, the healthcare system tu dah at the brink of sangat tenat. The frontliner dah sangat tenat, doktor dah sangat tenat di sana. Jadi kalau ada peer, maknanya kalau kita berbanyakkan peer, volunteer, orang-orang yang pernah mengalami ataupun orang-orang yang pernah menjaga orang yang pernah mengalaminya, dia boleh membantu orang-orang lain. Peer support, kajian menunjukkan it will increase self-esteem ataupun keyakinan diri dan confidence di kalangan orang yang sedang melaluinya. Dia boleh memberi harapan, dia boleh memberikan perasaan acceptance atau camaraderie ni, maknanya macam kalau kita bersama-sama tu kita rasa macam rakan seperjuangan lah. Kalau zaman sekolah dulu kita ada pembimbing rakan sebaya kan. Jadi maknanya macam ni peer yang support each other lah, yang bersama-sama kalau rasa tak okey ke, rasa perlu seseorang untuk bercakap, because macam kadang-kadang ada orang ada appointment dengan psychiatrist atau ada appointment dengan psychologist misalnya. Kadang-kadang especially kalau dalam klinik kerajaan ataupun hospital kerajaan, dia punya giliran untuk dapat jumpa balik tu 3 bulan, 4 bulan, lama sangat kan. Jadi kalau ada macam buffer ataupun ada bantuan-bantuan support care line macam ni, maknanya dalam keadaan kita tak okey sangat, kita boleh cari somebody yang boleh support kita. Kadang-kadang kita boleh, family pun boleh berikan support, tapi ada kalanya family juga pun ada yang tak boleh beri support sebab kadang-kadang family tak faham, family pun ada stigma sendiri, family tak boleh terima kan. Ini saya takkan bercakap banyak. Tadi Dr. Eng ada sebut tentang grief, tentang kesedihan lah kalau kita berlaku kita hadapi kehilangan. Almost all grief theory states that the pain and suffering must be experienced in order to heal and resolve the loss. Yakin dan percayalah, saya salah seorang, ini bukan nak kata ini bukan pertandingan trauma siapa yang paling teruk, tidak. Saya dah share sikit trauma saya dan saya mengadvokasi. I am a mental health advocate. Saya banyak bercerita tentang
pengalaman diri saya di luar sana hanya untuk membantu orang lain, sebab stigma ni lah yang racun sebenarnya kan. Stigma yang buatkan orang takut nak jumpa doktor, tak nak pergi dapat bantuan, rasa malu dan sebagainya. Dia juga berlaku pada saya sendiri dan dia juga berlaku pada insan tersayang saya sendiri yang kami telah kehilangan. Jadi ia adalah perkara serius. Kalau boleh jangan tangguhkan, especially kalau dah terlalu banyak dia punya tanda-tanda yang tak okey tu kan. So berbalik pada ni, in order to heal and resolve the loss, perlu experience. Maknanya kita jangan deny perasaan yang kalau kita tak okey tu, kemurungan ke, kesedihan ke, kemarahan ke. Marah is okay as long as kita jangan pukul orang dan sebagainya. Maknanya perasaan marah, perasaan tu, emosi adalah sihat. Tuhan bagi kita, the reason why Tuhan bagi kita emosi-emosi ini adalah supaya kita boleh lakukan sesuatu untuk bantu diri kita. So sebenarnya jangan pendam masalah atau perasaan-perasaan tu, because bila pendam, itulah dia boleh, trauma tu akan boleh meletus. Dia ibaratkan what shall I say, gunung berapi, lava, magma tu dah lama satu hari dia boleh meletus. Mudah-mudahan itu tak berlaku. Jadi sebab itulah mudah-mudahan program kesedaran macam ni kan, supaya kita aware tentang mental health kita lah. Kat sini dia cakap pasal grief wheel ni, loss, shock, protest ni. Terima kasih Puan Rose telah menyampaikan nombor telefon Zurat Care. Ada a few callers yang dah confide in us, yang dah share dengan kita. Ada yang kata tak boleh tidur malam because of the incident. Ada yang menangis, rasa bersalah dan sebagainya. Macam Dr. Eng kata, itu adalah normal response. Maknanya reaksi ataupun tindak balas yang normal daripada sesuatu yang sangat traumatik, sangat mengejutkan kan. Tapi kalau kita tengok dekat wheel ni, dekat bukan tayar lah kan. Kalau kita tengok loss tu, lepas tu first kali adalah shock. Maknanya bila kita dalam keadaan sangat terkejut tu, kita ada perasaan macam-macam, denial lah, marah lah, ada perasaan numb, ada perasaan macam tak ada apalah, aku tak nak fikir pasal tu. Orang lelaki lah kadang-kadang selalu tak nak fikir kan, macam nantilah, sebab yelah kadang-kadang orang perempuan lebih nak perlukan, dia ada suami isteri dia lebih nak meluahkan, jadi orang lelaki ni banyak yang tahan mungkin kan. Jadi denial atau numbness tu adalah satu tindakan yang normal juga. And then protest ni termasuklah juga increase shock ataupun marah-marah. Semua orang jadi marah-marah, jadi tertekan sebab tak boleh terima. Tapi ini adalah satu proses, tak apa. And then disorganization ni, confusion, depression, bila dah masuk part-part yang depression, restlessness, dah rasa tak okey tu, maknanya perlu dapatkan cari bantuan. Ada residen yang telah hubungi kami dan kata dia tak boleh tidur malam, dia bermimpi-mimpi, ada nightmares dan sebagainya. So maknanya orang-orang begini, maknanya dia dah tahu dia tak okey, dia cuba dapatkan bantuan, cuba dapatkan saluran, dan insyaAllah sama-sama kita, maknanya dalam community pun we support one another. Maknanya sekira ada di kalangan kita yang macam tak berapa okey ataupun tak boleh tidur, dah tak boleh function macam Dr. Eng share tadi, maknanya kita sama-sama cepat-cepat bantu. Dan jangan stigma masyarakat, stigma society ni sangat kuat sebenarnya. Tapi anggaplah isu fizikal dan isu kesihatan mental ni sama sahaja, sama pentingnya. Sebab kalau tak dijaga, tak dibendung, dia akan lebih melarat dan memudaratkan. Ya. Alright, ini sedikit tadi pun Dr. Eng ada share, so saya tak go into detail. Self-care for mental health dan healing. Self-care, penjagaan diri untuk kesihatan mental dan penyembuhan lah bagi siapa-siapa yang traumatized ataupun ada melalui apa-apa isu yang kita sendiri sedang hadapi personally kan, secara peribadinya. Ini saya nak sharekan quickly je, stress and anxiety reduction. Kalau siapa nak ambil gambar, boleh ambil gambar. Boleh Google, I will not go into detail. Saya dengan Dr. Eng dah kata cuba 1 jam aja
Oh, ni dah lebih 1 jam. Stress anxiety, stress, I will go quickly and briefly. Stress anxiety reduction method. Ada grounding technique yang kita boleh belajar, butterfly hug. Butterfly hug ni boleh boleh bantu kita regulate emosi kita. Deep breathing technique boleh Google. 5, 4, 3, 2, 1 technique pun it's a grounding technique yang boleh membantu kita dalam keadaan kita dalam anxiety. Saya sendiri personally gunakan dalam keadaan saya sangat cemas dan tertekan. The task of collective mourning, kita semua mourning lah dalam keadaan bersedih, terganggu dengan insiden yang telah berlaku. Tapi objektif kita sebagai satu komuniti adalah to accept reality of the loss. Hakikatnya itu adalah satu hakikat, dia telah berlaku, and experience the pain of loss. Experience tu maknanya jangan deny, jangan tak terima apa yang dah berlaku. Itu telah berlaku, jadi boleh diambil adalah trauma, tidak boleh diambil ringan. Trauma perlu diproses. Perlukah kita mengetahui tanda-tanda awal kemurungan ataupun perilaku bunuh diri? Kenapa saya letak ni bersebelahan? Sebab kemurungan kebanyakannya dia ada gejala kemurungan adalah perasaan mahu mengakhiri kehidupan, ya, sebab dia ada perasaan putus asa dan sebagainya. Jadi ketahuilah bahawa tanda-tanda ataupun pemikiran intrusive thoughts macam Dr. Eng cakap tadi, ataupun suicidal thoughts ataupun perasaan dah lose hope, hopelessness dan sebagainya itu adalah salah satu gejala kemurungan yang perlu kita ambil tahu. Kita sebagai ahli keluarga perlu ambil tahu, sebab kadang-kadang kita tak perasan, kita rasa orang tu alam mengada-ngada ataupun ala bad mood aja, tapi kalau kita tak perasan, lama-lama tu dia boleh membawa kepada keadaan yang lebih mudarat. Adakah pengalaman pahit perlu dibenci? Pada saya tidak. Saya sendiri telah macam saya dah kongsi tadi, banyak pengalaman pahit, tapi sesungguhnya pengalaman pahit itulah mengajar kita, mendewasakan kita, mematangkan kita. Kita perlu accept, kita perlu terima setiap sesuatu tu kan yang dah berlaku dan belajar darinya, insyaAllah. Kami mahu sama-sama support, sokong sesiapa yang perlu disokong dan mahu disokong. Penyembuhan dari trauma itu adalah satu usaha. Macam mana rezeki, kita kena usaha dapatkan rezeki, macam tu juga penyembuhan. Kita kena strive for dapatkan penyembuhan. Sebab bila kita sembuh, sebenarnya kualiti hidup kita jauh lebih berbeza dan kita boleh berikan banyak manfaat pada orang lain, kita boleh happykan orang lain, kita boleh happykan hidup kita juga. So saya yang telah berjuang dengan isu kesihatan mental lama, 5 tahun, baru akhirnya saya pergi dapatkan rawatan. Betapalah saya bersyukur saya akhirnya pergi dapatkan rawatan, because if I did not go, saya rasa saya pun dah terganggu dengan banyak intrusive thoughts, termasuk suicidal thoughts yang saya pun takut, saya jadi sangat takut. Suicidal thoughts saya tu, saya tidak suicidal in terms of action, tapi saya dah suicidal banyak fikir, rasa macam give up lebih baik gitu kan, padahal ada anak-anak ni yang depend on us. So please know that you matter. Anda sangat dihargai. Jangan biarkan sesiapa mempelikirkan perasaan atau pengalaman traumatik kita. Kita aja tahu betapa peritnya. Buangkanlah stigma as a community. Please, let's stop stigma. Hancurkan stigma, buangkan stigma. We take care of Dr. Eng sharekan. Ini juga mentari. Mentari adalah percuma ya Dr. Eng. RM1 atau RM5. Macam itulah. Tapi maknanya very minimum compared to private. Kalau ada apa-apa yang boleh kami bantu, please reach out. InsyaAllah kami akan cuba sokong dan bantu. Itu saja. Yayasan Jurat Care juga yang terakhir, kami ada buat kempen Kami Bantu, di mana dia ada 2, prihatin emosi. Satu, maknanya you can click on the link dan pergi dekat link 3 Jurat Care tu, kat situ ada 2 link. Satu, pergi prihatin emosi, maknanya kalau you perlukan sokongan emosi, rasa tak okey, boleh cakap kat situ, boleh share, maknanya through text. Ataupun Satu Nyawa Satu Jiwa ni kami memberikan menyediakan perkhidmatan bantuan untuk anak-anak baby, susu, pampers ataupun ubat-ubatan yang diperlukan oleh anak-anak kecil. So itu saja. Saya minta maaf, mohon maaf kalau sekiranya ada salah silap. Kita boleh teruskan kepada Q&A kalau ada. Yang baik itu datang daripada Allah, yang salah tu kurang tu daripada saya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau ada tersalah bahasa, terkasar. Terima kasih Encik Irwan, silakan.